What up gang, Malaysia, Indonesia, Singapura, Brunei. Assalamualaikum, it's your boy Kimisko Verdo. Alright guys, first of all aku nak minta maaf sangat-sangat kat korang sebab lama tak upload video. Sebenarnya aku sekarang tengah khurus ikut jemaah tabligh ni 40 hari dan jadual masa bersama jemaah ni sangat-sangat padat dengan amalan siangnya, malamnya. Jadi aku tengah cari-cari juga masa yang sesuai untuk aku buat skrip dan upload. But anyhow, aku ucapkan ribuan terima kasih kepada korang yang mendoakan kebaikan untuk aku, dan aku pun doakan yang sama juga untuk korang. Dan sebelum aku start, aku nak ambil masa korang sikit untuk share dengan korang satu apps yang awesome gila ni. Korang boleh buat duit dalam masa seminggu je. Apps ni nama dia BigPay. Syaratnya korang kena berumur 18 tahun ke atas dan warga negara Malaysia. So caranya, korang hanya perlu download apps BigPay sama ada dekat Google Play atau App Store. Lepas tu korang daftar, isi detail macam biasa. NRIC ni, nombor IC tau. Dan step ni paling penting, bila dia minta referral code, pastikan korang isi referral code ni dan jangan typo. Lepas tu korang kena verify IC korang, pastikan kena clear, jangan kabur. Akhir sekali, korang kena top up RM5 untuk activate BigPay card korang. So bermaksud nanti cashback RM40 yang BigPay bagi tu akan masuk ke kad BigPay korang. Bila kad BigPay korang dah sampai nanti, korang boleh guna kad tu untuk beli barang kat kedai mana-mana yang boleh pay wave guna kad BigPay. Make sure korang beli barang minimum supaya korang boleh guna RM40 cashback rewards yang BigPay bagi kat korang secara percuma tu. Ni just duit ringan-ringan je lah. Offer RM40 cashback rewards BigPay ni sampai hujung bulan ni je tau. So jangan lambat. Kalau korang nak tahu cara nak buat duit dengan lebih banyak dekat BigPay, korang join channel Telegram ni. Dekat situ aku ada guide dengan lebih detail. Okay? Link channel Telegram tu aku letak di ruangan pin komen kat bawah. Dan aku dah dapat pun feedback daripada nakama kita yang buat sungguh-sungguh BigPay ni dan dapat result dia. Ni bukan MLM ataupun scam guys. Memang betul-betul dapat kalau korang betul-betul buat. Alright? So now, jom let's proceed with the content. Nikmatnya anda, nikmat semua. Rokok gudang garam surya, rokok rasa gurih, rokok masa kini. Gudang garam lambang kenikmatan. Membuka tirai chapter ini, kita dibawa ke arah scene yang bersambung dari chapter lepas. Setelah menerima serangan daripada Mugiwara Right Hand Man Shimotsuki Zoro, King the Wildfire, the right hand man of the Beast, telah kehilangan sayap kanannya. Pedangnya patah dan King juga turut tercedera di bahagian badannya. Kemudian kita dapat melihat Zoro berada di bahagian belakang King, dan pada ketika itu kita masih dapat melihat ketiga-tiga pedangnya masih tersalut aura Haoshoku hakinya. Kemudian kita juga dapat melihat King mula untuk lose his consciousness dari matanya yang mula kehilangan berbola mata hitam, dan dia juga kelihatan kehilangan banyak darah. Dan ketika dia kehilangan kesedaran, King telah memflashback balik perbualan antara dia dan Kaido pada beberapa tahun yang lalu. King berkata, "Kaido-san." And then flashback pun bermula. Boleh dikatakan flashback itu berlaku beberapa tahun lepas pertemuan antara mereka berdua dalam ruangan eksperimen sebelum ini. Kelihatan mereka berdua minum dan berbincang di sebuah ruangan. Dan dalam flashback kali ini kita dapat melihat King kelihatan lebih tua berbanding flashback yang kita lihat sebelum ini. Dan kita boleh melihat yang King sudah pun memakai uniform yang mengelirukan kita, hingga ada dalam kalangan One Piece community menganggap itu adalah uniform Warden Impel Down dan beranggapan berkemungkinan King adalah bekas Warden dan pernah menyelamatkan Kaido dari Impel Down. Namun ternyata sangkaan itu meleset. Dan di dalam flashback itu juga kita dapat lihat yang King tidak memakai topengnya ketika berbual dengan Kaido, dan Kaido dilihat belum mempunyai misai trademarknya itu. Jadi berkemungkinan flashback ini adalah pada ketika Kaido belum lagi sampai ke Wano. Sebab kalau kita tengok penampilan Kaido masa di Wano, contohnya semasa berlawan dengan Moria atau berpakat dengan Orochi, Kaido dilihat telah pun mempunyai misai yang panjang. Dan pada ketika itu juga Kaido berkata, "Adakah kau masih berfikir seperti itu, King? Aku adalah Joy Boy. Adakah dunia yang ingin aku hasilkan ini adalah dunia yang kau inginkan? Wororororororo." Kemudian King berkata, "Legenda adalah legenda. Di saat ini sudah tidak penting lagi bagiku tujuanmu kerana aku terhutang nyawa padamu. Teruskanlah menjadi yang terkuat." Dan semasa perbualan mereka itu, kita dapat melihat yang mereka seperti berada dalam satu bilik yang kecil. Tak sure sama ada dalam kapal ataupun kat sebuah rumah kecil. Dan kemudian King menambah lagi bahawa dia berjanji untuk tidak akan pernah tertewas sehingga Kaido menjadi The Pirate King. Kemudian scene beralih ke arah current storyline. Giliran flashback Zoro pula mengingat kembali ikrarnya kepada Captain
serangannya. Sehingga tibanya hari, aku menewaskan dia dan menjadi pahlawan pedang terhebat. Aku tak akan biarkan diriku tertewas lagi. Kemudian scene kembali ke current storyline di mana kita dapat melihat Zoro bermonolog seorangan diri. Kalaulah itu harganya, aku bakal menjadi The King of Hell. Kemudian Zoro menghayunkan pedangnya ke bawah untuk mendorong tubuhnya kembali ke arah pulau Onigashima, dan di panel ini rasmilah sudah pertarungan di luar bahagian kanan istana. Pemenangnya adalah Zoro. Dan ketika Zoro telah mendarat kembali ke pulau Onigashima, ada seekor Meris di situ dan telah memaklumkan seorang lagi Meris yang dilihat tenang berada dalam istana bersama-sama salah seorang daripada ahli CP0. Meris itu melaporkan kepada CP0 tersebut bahawa King telah pun kalah, dan perkara itu membuatkan CP0 itu sangat-sangat terkejut. Dan kemudian dia berkata dalam keadaan yang sukar untuknya percaya, Tobiropo dan All Star dah dikalahkan. Tapi kemenangan mereka itu tidak bermakna selagi dua raksasa itu masih lagi berdiri. Sambil panel disorotkan seketika ke arah Big Mom yang sedang sibuk bertarung. Dan di panel itu juga kita dapat melihat rambut Big Mom berapi-rapi manakala Kid dan Law sedang mencuba sedaya upaya untuk menangkis serangannya. Kemudian kita di zoom out keluar dari Onigashima untuk melihat keadaan secara menyeluruh, dan narrator mengatakan kepada kita bahawa ketika peperangan ini hampir tiba ke penghujungnya, konflik ini menuju ke arah pengakhiran yang sangat membencanakan. Sekiranya Luffy berjaya mengalahkan Kaido, maka Flame Cloud Kaido akan hilang dan pulau Onigashima akan terhempas ke Flower Capital yang akan merangsang serbuk-serbuk bahan api, menyebabkan letupan yang sangat besar akan berlaku. Sementara ramai orang yang sedang merayakan Fire Festival, mereka masih lagi tidak menyedari bahawa nyawa mereka akan melayang pada bila-bila masa sahaja lagi. Dan kemudian satu lagi krisis muncul. Kazenbo sedang menghampiri bilik persenjataan dan ia akan juga menyebabkan letupan yang sangat besar di ruangan udara. Namun mujurlah Yamato segera bergegas ke sana. Kemudian scene telah beralih ke arah bilik persenjataan yang mana kita dapat saksikan Yamato yang telah pun terlebih dahulu awal tiba di sana sebelum Kazenbo, dan di hadapan pintu itu ada seorang pengawal yang bernama Rocky, juga dari salah seekor The Numbers. Dengan kemunculan Rocky dalam chapter ini, maka lengkaplah sudah 10 The Numbers yang menjadi misteri kepada kita. Jadi kita ada Inbi mewakili number 1, Fuga mewakili number 2, Zanki mewakili number 3, Jaki mewakili number 4, Goki mewakili number 5, Rocky mewakili number 6, Nangi mewakili number 7, Hacha mewakili number 8, Kunyun mewakili number 9, dan Juki mewakili number 10. Yamato yang melihat Rocky yang menghalangi laluannya dari memasuki pintu itu segera mengarahkan Fuga untuk membereskan Rocky kerana dia kesuntukan masa untuk bertarung dengan Rocky untuk merebut kunci. Mendengarkan arahan Yamato, Fuga segera meluru ke arah Rocky dan merempuhnya, menyebabkan pintu masuk bilik persenjataan itu berderai, membolehkan Yamato terus berlari menaiki tangga. Kemudian scene beralih ke arah Shilling Aras 1. Kita dapat melihat satu letupan Skull Grass Bomb terletup di situ, dan di panel ini kita dapat melihat Usopp dikepung oleh pasukan Beast Pirates dan hanya bersenjatakan lastiknya, sedangkan mereka yang lain dengan pedang dan belantan berduri. Melihatkan perkara itu, Usopp merasakan yang dia tidak lagi mampu untuk melepaskan diri dari situ. Kinemon yang terbaring berkata kepada Usopp supaya menyelamatkan Kiku, sementara Kiku mengarahkan Usopp menyelamatkan Kinemon sahaja dan membiarkannya di situ. Usopp yang mendengar kata-kata mereka berdua terus berkata, baguslah gitu, aku biar korang kat sini Dan dia cakap tu macam tak fikir. So lepas tu dia macam terkejut. Jap, kalau macam tu sia-sia je lah misi aku ni. Aku tak faham lah dengan samurai ni. Aku faham tu budaya korang sepuku lah, apalah, sepuku ke. Tapi benda-benda tu buat aku rimas. Dan Usopp menghujani kata-kata semangatnya itu sambil berderai air mata. Mungkin kerana terlalu takut kot. Dan Usopp kembali berkata bahawa mungkin rupa dia nampak sangat buruk sekarang ni, bertarung sambil air mata meleleh sekali dengan hingus. Tapi dia tak peduli. Dia akan berusaha juga macam mana sekalipun untuk terus hidup, kerana mati setelah sampai sejauh ini hanyalah merugikan. Dalam peperangan ini, bertarung sahaja tidak cukup. Bodoh! Kata-kata Usopp itu membuatkan Kiku dan Kinemon tersentak, dan Usopp menghalang Beast Pirate yang ramai itu sehabis dayanya. Namun bilangan mereka terlalu ramai, dan ketika harapan untuk hidup juga kabur buat Usopp, tiba-tiba muncul Izo melompat dari udara sambil berkata, GG Usopp, well said. Tunduk cepat. Sebaik sahaja mendarat, Izo telah berjaya menyempurnakan beberapa das tembakan berpusarnya dan berjaya membebaskan Usopp, Kiku dan Kinemon dari kepungan. Beast Pirate yang melihat kehadiran Izo
sangat-sangat tak percaya dengan apa yang mereka lihat. Usop yang melihat kehadiran Izo mengatakan, "Aku tak kenal kau siapa, tapi terima kasih sebab selamatkan nyawa aku." Kiku yang berada dalam pangkuan Izo cuba bercakap, namun Izo mengatakan bahawa bercakap hanya akan menambahkan sakit luka kau tu. Tak apa. Ada masa lepas ni kita borak. Kemudian sambil membuka bajunya dan mendedahkan simbol Kozuki Clan di belakangnya, Izo dengan gagahnya berkata, "Kalau korang benar-benar percaya dengan Mugiwara Luffy, korang perlu terus hidup. Bawa dorang ke tempat yang selamat. God Usop," jerit Izo. Usop yang mendengar namanya dikenali Izo ditambah lagi dengan gelaran God kat depan. Memang tak boleh belah terus. Tadi bukan main berkicap lagi, dengan air mata lah, ingus lah. Dan Usop bersama-sama Hamlet berjaya menyelamatkan Kiku dan Kinemon dari situ. Kemudian scene beralih ke arah aras ketiga, yang mana kita dapat menyaksikan dua orang ninja yang mungkin berada dalam mod serangan atau jutsu terakhir mereka. "Bebaskan jutsu kau ni, Raizo. Pemenang dah pun jelas sekarang ni," kata Fukurokuju. "Kau dululah," kata Raizo. Kemudian si kepala benjol itu mengatakan bahawa nasib telah menyebelahinya kerana api akan menjilat Raizo dulu dan dia akan bebas dari jutsu Raizo lepas Raizo terbakar. Namun Raizo dengan yakinnya mengatakan bahawa, "Aku pengikut setia Oden. Api sekecil ini sikit pun aku tak gerun." Kemudian scene beralih ke arah aras 2, di mana kita dapat melihat adegan bodoh kat situ yang mempamerkan sosok Orochi. Dan kita dapat melihat di scene kat situ, si bodoh tu masih belum lagi menyedari bahawa Komurasaki sedang memainkan perasaannya. Memang cantik lah. Aku harap sangat Hiyori tu buat Orochi heartbroken, lepas tu Orochi bunuh diri dia sendiri. Kemudian scene beralih ke arah aras 2 di bahagian basement. Kita dapat melihat Scratchman Apo bersama-sama Inbi sedang melarikan diri. Apo berkata, "Maafkan aku, Zanki, dan gembira bertemu kau, Drake." Dan di panel ini kita dapat melihat seperti yang aku beritahu sebelum ni, X Drake telah pun berjaya dikalahkan oleh CP0 di situ. Dan begitu jugalah dengan Zanki, telah tersadai ke dinding setelah diserang oleh seorang lagi CP0 di situ. Kemudian salah seorang daripada CP0 di situ berkata, seperti yang diharapkan daripada reputasinya, dia agak sukar untuk ditewaskan. Kemudian seorang lagi CP0 mengatakan sambil tertawa bahawa Apo sedang melarikan diri. Kemudian mereka berdua mendapat panggilan. Sudahkah mereka berhasil memberkas Robin? Namun mereka mengatakan bahawa belum lagi kerana ada hal lain yang perlu dibereskan terlebih dahulu. Kemudian mereka mendapat berita supaya keluar dari istana segera kerana kesemua All Stars telah pun dikalahkan. Dan walaupun kebarangkalian untuk generasi baru ini menang adalah sangat-sangat rendah, namun mereka perlu bersedia sekiranya generasi baru ini berjaya untuk menang, kerana berita sebesar ini akan memburukkan lagi keadaan di dunia ini. Nasib sebuah era akan ditentukan di pulau ini dalam masa beberapa minit sahaja lagi. Dan sambil panggilan itu diterima dan diperbualkan, kita dapat saksikan sekilas Sanji akhirnya mendapat tuahannya di Onigashima kerana mungkin sedang dirawat oleh Osome dan beberapa oiran yang lain. Dan kita dapat melihat Killer, Beppo dan Zoro yang berada dalam keletihan setelah berjaya menewaskan King sebentar tadi. Dan kita juga dapat saksikan ketegangan wajah antara Kid dan Law yang perlu berhadapan dengan Big Mom yang kelihatan mustahil untuk dikalahkan. Kemudian finally, scene yang dinanti-nantikan, pertarungan yang sangat-sangat amat dinanti-nantikan, sidang peminat One Piece, perlawanan penentuan di antara The Strongest Creature menentang The Strongest Chewing Gum. Sambil menyalut haus Shokuhaki di kepalan penumbuknya, Luffy menjerit. Namun Kaido lebih lincah menyerang terlebih dahulu, menyebabkan Luffy terpelanting ke belakang. Namun Luffy segera bingkas dan kembali meluru ke arah Kaido. Sambil tangannya bersedia di belakang untuk merejam, Luffy menendang Kaido untuk mengalihkan perhatiannya. Namun Kaido dengan pantas menahan dan melepaskan satu serangan padu tepat ke arah kepala Luffy. Namun Kaido terlepas pandang kepalan penumbuk Luffy yang tersedia di belakang. Dan dengan lafaz Rock Gun, Luffy melepaskan satu tumbukan padu tepat menghinggap wajah Kaido, menyebabkan kedua-dua mereka rebah ke bumi sambil memusing terlentang. Dan masih di bumi, Kaido tertawa terbahak-bahak dan sambil kembali menyusun kaki untuk berdiri. Luffy juga ketawa terbahak-bahak dan sambil termengah-mengah dan mengusap darah dari mulutnya. Luffy tersenyum sambil berkata, "Makin menarik pertarungan ini." Dan ujar Luffy itu disambut sang Raja Binatang Buas. Aku juga berfikiran yang sama. Senyuman dua pahlawan hebat. Siapakah yang bakal bergelar pemenang dalam pertarungan maut ini? Sama-samalah kita nantikan dalam chapter yang akan datang. So guys, chapter 1036 berakhir dengan mempamerkan kepada kita pertarungan antara Luffy dan Kaido. Dan aku harap sangat-sangat dalam chapter akan datang bersambung kat sini. Walaupun banyak lagi konflik kat Onigashima ni belum
belum lagi selesai, tapi aku nak sangat-sangat chapter 1037 lebih sorotkan pertarungan dorang. So guys, that's all I have untuk perkongsian kali ini. And until then my gang, there is no God except Allah. Assalamualaikum warahmatullahi